Okay, hai semua, selamat pagi. Dr. Mala here again. Selamat datang ke sesi live Syurti Dr. Mala buat kali kedua. Kalau belum tengok live yang pertama yang tajuknya demam, korang boleh tengok video tu nanti. Ini adalah sambungan kepada video pertama yang saya buat hari tu. Tujuan saya buat sesi kedua ni sebab saya rasa sesi pertama tu saya banyak sangat melalut, banyak sangat lari topik, so saya rasa salah sikit lah, so I thought I nak lengkapkan sharing session yang pertama tu. Okay, seperti biasa saya nak buat disclaimer sikit. Tujuan sharing session saya bukan untuk tujuan perubatan. Kamu tak boleh claim CPD point dengan tonton video live saya. Ini adalah untuk orang awam, general people, golongan ibu-ibu, ayah-ayah dan golongan rakyat di luar sana untuk memahami tugas doktor dan petugas kesihatan supaya kamu boleh lebih faham untuk handle demam diri sendiri ataupun anak. Fokus saya hari ini lebih kepada demam pada kanak-kanak. Alright, ini lebih kepada sharing session. So kalau ada apa-apa kamu boleh komen atau tanya, saya akan tengok ya. Hi, good morning everyone. Good morning everyone. Okay, saya nak startkan dengan demam ya. Macam dekat sesi live yang saya dah sebut hari tu, demam bermaksud suhu badan lebih tinggi daripada biasa, iaitu 37.5 dan ke atas ya. Jadi perkara pertama yang akan timbul dalam mind kita kalau demam, kena makan ubat ya, kena minum ubat, betul tak? Alright. So kita fokus kepada kanak-kanak ya, lebih kepada 6 tahun ke bawah. Apakah ubat yang available untuk demam pada kanak-kanak ya? So yang paling famous adalah sirap paracetamol ataupun Panadol ya. Ini yang paling widespread, yang paling famous, yang paling banyak prescribed by doctors, medical assistants ataupun pharmacist. Okey, jenis lain dalam bentuk sirap yang mungkin wujud adalah sirap ibuprofen ataupun yang disebut Nurofen. Alright, saya tidak menggalakkan secara peribadi, saya tak galakkan pesakit saya menggunakan sirap Brufen untuk anak masing-masing tanpa nasihat doktor setiap kali demam. Ya, maksudnya demam yang episod kali ni kamu pergi jumpa doktor pakar pediatrik dan doktor dah check, dah tengok, dah test dan dia kata okey, gunakan sirap Nurofen ni, dia bagi dan kamu dah bagi episod demam kali tu dah okey. Tetapi 4 bulan atau 6 bulan yang berikut, kalau anak yang sama tu demam balik, saya tak sarankan korang guna balik sirap Nurofen tu sebab Nurofen tu side effect dia lain, kegunaan dia lain. Kadang-kadang demam seperti denggi, influenza ataupun kalau kita suspect COVID and all that, kita cuba nak elakkan ubat non-steroidal anti-inflammatory drug ini. Jadi still ubat paracetamol adalah first line. Okey, itu tips nasihat pertama saya. Yang kedua, tentang paracetamol sendiri. So yang paling famous macam ni sirap paracetamol saya preparekan botol untuk you all. Alright, tak kisahlah brand apa-apa pun. Sekarang ni ada macam-macam flavor ada strawberry flavor, ada orange flavor, ada original, ada macam-macam. So you all boleh tengok apa yang anak-anak masing-masing suka. Okay, and then boleh tengok, boleh serasikan dengan kanak-kanak tu apa yang dia selesa, dia sesuai untuk minum atau makan ya. Alright, paracetamol ni walaupun botol dia agak sama, kamu dah cari brand yang sama, color yang sama, dia ada 2 jenis tau saya harap agak clear. Kamu boleh tengok dekat dia punya area ni dia akan ada paracetamol 250 ataupun paracetamol 125. So yang saya pegang ni dia 250 tau. Kalau 250 maksud dia 250 mg in 50 mils. Itu maksud dia. So cara perkiraan kita untuk cari dos kanak-kanak tu lain daripada sejenis lagi yang mana botol yang sama, color yang sama, tapi dekat sini dia tulis 125. So kamu kena cakna lah kalau sebelum ni doktor dah bagi dekat klinik, dia kata okey untuk Adam yang ini 5 mil. So lepas habis bila dia demam
kali yang berikut, kita panik kan, kita pergi farmasi beli ubat dulu, kita pun bagi juga 5 mil. Tapi sebenarnya kita perasan, bila pergi jumpa doktor baru kita perasan, 5 mil yang kita bagi tu yang 125. So, kena tengok dia punya dosage ni. Bila beli daripada farmasi ataupun ambil daripada klinik doktor, boleh baca, boleh tengok, boleh tanya 2-3 kali daripada farmasi ataupun nurse di situ. Alright, itu yang pertama yang saya nak kamu faham, yang walaupun botol ni sama, dia punya dosage tu lain. Alright. Yang kedua tentang dos dos kita tak pukul rata dari segi orang kata, dari segi kalau 1 tahun 1 mil, kalau 2 tahun 2 mil, 2 tahun setengah 2.5 mil, itu salah ya. Apa yang sepatutnya kita buat adalah kami akan kira berat badan bayi tu dan kita darabkan kepada dos yang desired, and then kita akan bahagikan kepada mililiter. Alright, so sebab tu setiap kali kamu pergi klinik, setiap kali kamu pergi hospital, kamu kena timbang berat kanak-kanak tersebut. Walaupun 2 bulan lepas datang dah timbang, kali ni pergi anak dah demam, nurse suruh timbang lagi berat. Okey, sebab apa? Sebab setiap ubat yang doktor prescribe mesti mengikut berat badan anak kamu yang terkini. Jadi especially kanak-kanak, setiap bulan dia naik berat badan. Ya, jadi kita tak nak bagi underdose, dan kita tak nak underdose itu tidak merawat demam dia dengan baik. Hi, good morning everybody. Alright. Okay, saya teruskan ya. So dekat sini saya share sikit. Saya nampak macam tak jelas lah harap you all jelas lah, nanti you all zoom sikit So sirap paracetamol ni kita boleh bagi lebih kurang 10 hingga 15 miligram per kilogram. Maksudnya kalau berat anak anda 10 kilogram, apa kita akan buat? Saya nak bagi 15 miligram per kilogram lah contohnya. Saya decide untuk demam dia kali ni, saya nak bagi 15 mg per kg. So saya ambil 15 darab dengan berat badan anak kamu, contohnya 10. So 15 kali 10 150, bahagi dengan 50. Ya, 50 ni sebab botol ni 250 mg per 50 mils. So kita bahagikan dengan 50, kita akan dapat dalam bentuk mililiter. Ini cara doktor kira. Saya bagi sharing ni, saya tunjukkan macam mana kita kira, bukan untuk anda kira sendiri, tetapi lebih kepada supaya anda faham. Sebagai ibu bapa, kamu faham bila doktor duk tekan kalkulator. Kadang-kadang sekarang ni kami duk tekan dalam handphone, sebab dekat handphone tu ada kalkulator. Jadi sebenarnya ini yang kita buat. Sebab tu setiap kali kamu diberi ubat, kamu akan diberi dalam dos yang pelik, 4.2 mil, 3.8 mil, sebab tu. So ada di sini ada seorang bertanya, kalau pergi klinik swasta biasa tak timbang pun doktor terus bagi ubat je, macam mana tu? Okey, saranan saya, kamu kena jadi pengguna yang cakna lah ya. Kamu kena tegur, kamu kena bagi tahu klinik tu nak timbang tak anak saya. Kebanyakan klinik sekarang, kebanyakan GP klinik kawan-kawan saya yang saya tahu sekarang memang timbang berat. Ya, satu sebab dia nak bagi ubat, satu lagi sebab kita juga nak pantau perkembangan anak tersebut. Jadi episod kamu pergi ke klinik adalah, ataupun pergi ke fasiliti kesihatan, sebenarnya adalah peluang kamu untuk cek kesihatan dari semua dari semua angle, dari semua sudut. Kamu nak tahu anak kamu demam, ketinggian dia macam mana, berat dia macam mana, BMI kamu okey ke tak, kamu boleh cek semua. So alang-alang pergi tu boleh cek. Jadi nasihat saya, kadang-kadang mungkin doktor di klinik tu tak cek, mungkin sebab yelah kamu kerap pergi kan klinik tu, jadi mungkin 5 hari sebelum tu baru pergi ke, dalam seminggu baru pergi ke, mungkin doktor bundarkan dos tersebut. Tapi dalam praktis saya tak boleh lah, kami memang akan timbang, kita memang akan darab begitu. Alright. So doktor tukar setting kamera pada mirror selfie, orang terlambat dah lain kali lah. Okay, so ini tentang dos sirap paracetamol yang saya tunjukkan tadi. So yang paling penting tengok dekat sini saya ingatkan balik, dan ini adalah cara kita kira dos tapi tak semestinya 15 kadang-kadang kita bagi 10 mg per kg, kadang-kadang kita bagi yang lain-lain Okay, alright, itu cara pertama, itu yang pertama. Yang kedua, tentang teknik pemberian. Nak bagi ubat ni, doktor dah prescribe, dah bawa balik rumah dah ni, anak tak nak minum ni, macam mana ni? Okay, sebagai ibu bapa, macam yang saya cakap hari tu, kita kena cari cara untuk beri ubat kepada anak kita. So, macam saya cakap hari tu,
apa yang penting adalah familiarkan, biasakan kanak-kanak dengan picagari. Bagi dia main dalam dia punya set main, kadang-kadang picagari tu dapat hari tu dapat 2 picagari daripada klinik boleh bagi dia main semua. Lepas tu cuba teknik seperti dah bagi dia minum, bagi dia benda manis lain sedikit, calipkan pada lidah dia, calipkan sedikit pada bibir dia, ataupun boleh letak M&M satu, letak aiskrim sikit once dia dah bagi. Ada hari tu seorang follower bagi tahu dia dengan wife dia minum dulu daripada picagari tu, macam jus ke apa ke, lepas tu baru dia bagi anak dia minum, jadi juga. So cuba cari cara macam mana nak bagi ubat tu kepada anak tersebut. Slowly kamu akan belajar. Dan of course at one point parents akan tanya, boleh tak saya campur dalam susu? Okay, saya rasa campur dalam susu ataupun minuman lain seperti Ribena dan sirap ni patut menjadi cara terakhir, alternatif terakhir untuk kamu buat. Sepanjang pengalaman saya, kanak-kanak yang ludah bila kita bagi dia ubat, bila campur dalam susu pun dia pandai juga sebenarnya, dia akan ludah juga. Jadi rugilah kamu dah masukkan dalam tu. Dan saya paling rasa bersalah sekali kalau awak masukkan dalam 1 ounce, lepas tu dia dah minum dalam contohnya 15 ml, separuh ounce tu dia dah minum dah, baki tu dia tak nak minum. Jadi kamu datang tanya doktor, macam mana doktor, saya nak bagi balik ke tak dos ni? Saya tu dah jadi serba salah, sebab saya tak tahu banyak mana dia dah minum dah ubat tu. Jadi saya secara personal kurang minat teknik campur dalam susu ni. Tapi kamu boleh jadikan dia sebagai alternatif terakhir untuk beri ubat kepada anak kamu. Alright, cara penyimpanan, macam mana nak simpan ubat demam ni. Okay, kalau kamu tengok paket insert dia suruh simpan di bawah 30 darjah Celsius. So kalau ikutkan, tak perlu masuk dalam peti sejuk pun tak apa. Kalau ikutkan expert dan kajian yang saya baca, dia kata kalau kamu tak letak dalam peti sejuk pun tak apa. Tetapi apa berlaku bila kita tak letak dalam peti sejuk, dalam suhu khatulistiwa kita di Malaysia ni, tropical climate, fluctuation of temperature tu terlampau banyak. Kejap sejuk, kejap panas, hari panas, hari sejuk, pagi, tengah hari, malam. Too much of fluctuation of temperature. So sebaik-baiknya, kalau belum buka, kamu beli ubat demam ni untuk standby, belum buka, boleh simpan di kawasan yang tidak begitu banyak, tak ada sunlight exposure, tak kena cahaya matahari, dan tak banyak sangat dia punya fluctuation of temperature, orang kata. Kalau macam dekat rumah saya, dekat ruang tamu tu, saya ada satu kabinet. So saya letak dekat atas itu. Saya tak simpan dalam peti sejuk kalau belum buka, sebab dia kata store below 30 degree. So you boleh letak dalam tempat yang, bila dalam kabinet tu kan dia macam gelap, dia tak panas sangat. So kita letak dalam tu, dia boleh tahan sehingga tarikh luput botol ini kalau belum buka. So dekat mana nak cari tarikh luput? Dekat sini. Kamu boleh tengok dekat sini, dia akan tulis expire 6/22. So maksudnya dia baik sehingga Jun 2022. Jadi persoalannya 1 Jun 22 ke ataupun 30 Jun 2022. So secara umumnya apa yang dimaksudkan ialah sampai bulan Jun, sampai 30 hari bulan Jun 2022, keadaan ubat ini adalah terbaik seperti yang dikeluarkan oleh pihak pengeluar. Lepas daripada tarikh tu, dia tidak bertanggungjawab kalau dia punya kualiti tu berubah and whatsoever. Itu yang dimaksudkan sebenarnya. Alright, so terbaik kalau ikutkan apa yang manufacturer cakap, kalau dia kata 6/22 tu sampai 30 Jun 2022 lah. Tapi bila kamu nak bagi tu, kalau macam dah masuk dalam bulan tersebut, cuba tengok dulu struktur bau apa semua normal lagi ataupun tidak. Saya hancurkan ubat campur dalam Milo baru dia boleh makan, okey ke tak? Okey lah kot, tapi macam saya cakap tadi, cuba jadikan dia sebagai alternatif terakhir. Cuba juga bagi sebagai pure ubat tu dulu, lepas tu baru hancurkan dan bagi Milo masuk dalam mulut dia. Tu nasihat saya. Okey, kita sambung kembali. So cara penyimpanan dia, yang kedua tentang tarikh luput saya dah bagi tahu. Yang ketiga, kalau dah buka, masuk dalam peti sejuk. Okay, peti sejuk kat mana? Saya tahu kita mak-mak sebenarnya suka simpan dekat tempat yang letak telur tu. Itu tempat yang kita paling suka letak. Saranan daripada pakar,
cuba elakkan letak dekat tempat yang kita letak telur ataupun di pintu peti sejuk, sebab kita buka tutup, fluctuation of temperature tu banyak sebenarnya. So saranan adalah untuk letak di tempat kering, iaitu dekat tempat yang atas tu kan ada tempat yang kita letak cheese, kita letak planta, butter semua kan, ada satu tempat dekat atas tu letak angkat slide yang transparent tu, masuk letak dekat situ. Itu adalah tempat kering yang paling sesuai untuk untuk penjagaan suhu yang sesuai. Kalau dah buka, masuk dalam peti sejuk. Alright, berapa lama boleh simpan kalau dah buka? Alright, kalau dah buka, menurut pengeluar, dia tak ada satu tarikh yang dia boleh jamin berapa lama benda tu boleh best. Alright, tetapi sebab ada beberapa faktor. Yang pertama, kalau kita sedar botol ni sebelum kita buka kali pertama, di ruang kedap ini pengeluar ada simpan vacuum dengan nitrogen gas di ruang kedap ini. Jadi preservatif dan bahan kimia daripada ubat ini tersimpan dengan secara baik dengan ruang vacuum dan juga nitrogen gas tersebut. Apabila kita buka, vacuum dan nitrogen gas tu dah keluar dan udara dari luar dah masuk ke dalam. Bila kita tutup balik, udara daripada luar ni yang masuk tu kita dah kedapkan dah di dalam. Jadi apa potensi dia adalah dia boleh, orang kata, dia boleh mengubah struktur kimia, dia boleh basikan, dia boleh menyebabkan kuman ataupun kulat membiak. Sebab itu sebenarnya once dah buka, jaminan pihak pengeluar sebenarnya dah tak ada. Tetapi kalau kita tanya mak berapa lama boleh simpan, sebab ubat ni tak habis lagi, iaitu anak saya demam sehari saja. Jadi melalui pembacaan saya adalah lebih kurang 2 hingga 3 bulan kita boleh simpan tetapi pastikan suhu peti sejuk kita tu tidak berubah terlampau banyak berubah, dan juga pastikan kita jangan bagi ada titis-titis air di sekeliling ni. Make sure bila kita tutup tu lap kat tepi ni tutup dan letak di tempat kering. Kita tak nak ada titis-titis air di sekeliling botol ni yang boleh menyebabkan kualiti ubat tu turun dengan terlampau cepat. Alright, once dah simpan macam tu, berapa lama boleh simpan? Paling-paling pun dalam 2 hingga 3 bulan. Kalau tak habis, buang. Kalau kamu rasa perlu standby, kamu boleh simpan sehingga contohnya dalam 6 bulan. Boleh bagi rescue dose. Rescue dose tu maksudnya apa? Malam anak tiba-tiba demam. So ubat yang 6 bulan ni hari tu ada. So boleh bagi satu dos dulu untuk emergency tu. Lepas tu untuk dos-dos yang berikutnya beli ubat botol yang baru. Sebab bila dia terbuka terlampau lama, ikatan kimia dia dan juga dia punya property sebenarnya agak berubah. Alright, itu maksud dia. Okay, itu saya dah sentuh cara bagi teknik penyimpanan suhu, tempoh tarik luput, semua saya dah sentuh dah. Ini tentang sirap paracetamol. Saya rasa saya dah cover semua tentang sirap paracetamol ni. Alright. Sekarang saya nak sentuh tentang suppository. Hari tu saya sentuh sedikit saja. Hari ni untuk semua korang, sebab saya sayang, saya bawakan suppository. Ini adalah suppository Voren. Kita panggil diclofenac sodium. Saya tak tahu nak bagi macam mana clear. Kurang nampak. Alright. Diclofenac sodium, dia warna purple gini macam tu. Alright. Ini seperti yang saya kata hari tu, saya secara peribadinya dan tempat saya bekerja, kebanyakannya kami sudah tidak membekalkan ubat ini untuk ibu bapa bawa balik ke rumah dan beri bila perlu. Unless demam yang kali itu kami dah check, kami dah confirm, kami tahu apa punca demam yang kali itu dan kita benarkan. Tetapi yang diberi untuk demam kali ini kita tak benarkan guna untuk anak lain ataupun demam episod yang berikutnya. Saya ulang sekali lagi, ubat suppository Voren ini jika digunakan untuk demam virus seperti dengue, influenza, COVID dan macam-macam lagi demam virus, boleh menyebabkan risiko pendarahan. Yang kita boleh risau adalah pendarahan di otak. Itu yang kita tak nak, sebab tu kita tak sarankan. Gunakan suppository ini hanya dengan nasihat doktor. Walaupun kamu beli di farmasi, kadang-kadang farmasi kamu minta dia bagi, tapi kamu perlu gunakan dengan nasihat doktor setiap kali anak itu demam. Alright. Yang saya suka bagi pada pasien adalah ini, suppository paracetamol. Ini nama dia. Dia lebih kurang. Dia lebih kurang kalau nak kata bentuk, tapi kamu kena baca nama dia, suppository paracetamol. So suppository paracetamol ni dia ada 2 dos sahaja.
Satu 250 mg, satu 125 mg. So doktor akan nasihatkan untuk anak kamu nak bagi yang mana satu, dan kadang-kadang kalau berat dia di bawah setengah limit, kita bagi separuh and all that, kita ada buat lah So kamu kena tahu daripada petugas kesihatan yang handle anak kamu berapa banyak yang kena bagi benda ni So satu orange, satu biru ke purple ke, saya buta warna sikit lebih kurang lah warna ni Alright, ni Voron nama dia, yang ni boleh bagi orange. Alright, so itu yang saya bagi. Macam mana nak bagi suppository ni ubat dia sendiri tunjuk senang, tapi nak bagi tu macam mana? Biasanya kali pertama bagi tu kamu akan belajar dengan nurse ataupun MA di fasiliti kesihatan. Bila dia bagi kamu tengok, ataupun setengah ibu ni dia terror sikit dia tak pernah tengok pun, dia mungkin dia tengok kat YouTube ke apa ke, dia dah boleh bagi terus. Tapi be careful kamu kena masukkan di lubang punggung anak, masukkan sehingga dalam, and then bagi kemutkan buat sementara waktu dalam 30 saat, 10 saat, 30 saat, and then should be okay, boleh pakaikan pampers. So itu cara bagi dia. Berapa kerap boleh bagi suppository? Bagi bila perlu. Sebenarnya kita masih tekankan pemberian sirap paracetamol dari segi minum. Kalau in between demam terlampau tinggi, saya secara personal describe terlampau tinggi 39.5 dan ke atas, ataupun 39 ke atas pada kanak-kanak yang ada risiko sawan panas, baru bagi yang suppository ini. Kalau kamu perlu bagi suppository ini lebih daripada 2 kali berturut-turut dalam 4 hingga 6 jam, maksudnya kamu perlu pergi jumpa doktor dah. Maksudnya demam tinggi yang tidak kebal-kebal. Jangan duk bagi je sap 2-3 hari, bagi sap, demam tak kebal. Sebab ada orang kata demam hari ketiga baru pergi hospital. Jangan buat macam tu. Lain orang, lain anak, lain cara dia. Kita tak boleh pukul rata. Okey, betul. Kadang-kadang malam memang kita susah sikit nak kejut dia, nak bagi ubat. Memang kita bagi sub ini, itu masih boleh diterima. Tetapi elakkan bagi terlampau kerap. Alright. So, saya nak sentuh sedikit tentang alergik. Jarang-jarang sangat alergik kepada paracetamol pada kanak-kanak ni sebenarnya. Sangat jarang. Saya secara personalnya, saya pernah jumpa sekali saja. Itu pun dia bukan alergik depan saya. Dia kata anak dia pernah alergik dengan paracetamol. Bila datang hospital tu, saya kata tak apa, kita sarankan. Kita try bagi. Kalau alergik lagi, kita akan tengok macam mana. Bila saya bagi, saya tukar flavor. Sebab dia kata yang sebelum tu dia bagi orange. So, saya bagi strawberry. Dia dah tak alergik dah. So, sangat-sangat jarang anak alergik kepada ubat paracetamol ni. Tetapi kalau berlaku, kamu bagi keluar ruam, keluar gatal-gatal apa semua, boleh bawa pergi jumpa doktor dengan segera. Dan kalau betul disahkan alergik, nanti doktor akan nasihatkan apakah alternatif yang sesuai. Kepada kanak-kanak G6PD, memang ada kerisauan sikit di kalangan ibu bapa boleh bagi paracetamol atau tidak. Kebanyakan varian G6PD di Malaysia sensitif terhadap kacang parah ni. Jarang-jarang sekali sensitif terhadap paracetamol. In fact, saya tak pernah lagi jumpa kanak-kanak G6PD yang kanak-kanak G6PD yang allergic terhadap ada reaction terhadap paracetamol. So walau apa pun, kali pertama bagi dapatkan nasihat doktor dulu. Alright, side effect sirap paracetamol ada apa-apa ke tidak? Dia side effect suppository paracetamol ni dia sama dengan side effect sirap paracetamol. Allergic, benda-benda yang macam tu, upset macam tu. Very jarang lah, biasanya tak ada masalah. Saya, okay, orang tua tak apa. Alright, so saya rasa saya dah cover topik kurang panas, iaitu demam dan ubat-ubatnya. Saya rasa bersalah sebab hari tu saya banyak sangat melalut berceloteh tapi tak sentuh tentang ubat. Sebab tu saya buat sesi hari ni. Dan saya nak sentuh sikit isu panas, iaitu vaksin dan demam. Vaksin dan demam ni adalah perkara yang diratip-ratip oleh sesetengah golongan yang tidak begitu pro terhadap vaksin. Tak apa, itu hak dia. Apa yang lagi penting yang saya nak sentuh ialah semalam anak saya vaksin, hari ni demam. Adakah itu AAFI? Minggu lepas vaksin, hari ni demam. Okay. Minggu lepas vaksin, hari ni demam. Adakah AAFI? Adakah itu daripada vaksin? Okay, saya nak share sikit. Kita tak boleh pukul rata terus cakap semua adalah minggu lepas vaksin, minggu ni demam mesti sebab vaksin. Bulan lepas vaksin, bulan ni dapat jangkitan mesti vaksin. Kita tak boleh pukul rata sebab apa? Kita sebagai manusia, baby tu sebagai manusia,
baby tu bernafas, baby tu ada exposure kepada environmental, baby tu didukung oleh orang, baby tu dibawa keluar, baby tu diberi minum, baby tu expose kepada semua termasuk vaksin. Jadi bila dia jatuh sakit, tak bolehlah salahkan vaksin saja. Kita kena investigate semua. Saya bagi satu contoh. Contohnya kanak-kanak berumur 6 bulan dibawa ke klinik untuk divaksin. Alright, so kanak-kanak tu sebelum pergi klinik, of course lah sihat, tak ada masalah. Tunggu turn untuk vaksin, dia pun main-main. Lepas vaksin, balik rumah. Besok start demam. Jadi demam tinggi. Hidung soksek-soksek sikit. So mestilah kita rasa, oh semalam vaksin, hari ni demam. Ini mesti side effect sebab vaksin ni. So terus jadi marah kepada vaksin, terus tinggalkan vaksin. Dah tak nak ambil vaksin sebelum ni. Selepas tu. Tapi bila kita investigate, contohnya apa yang mungkin berlaku. Kamu duduk di klinik untuk tunggu turn ambil vaksin. Kamu pun main di ruang, anak tu main di ruang main klinik tersebut. Mungkin ada seorang lagi kanak-kanak di situ yang main. Waktu tu dia pun sihat. Tapi bila balik, dia kena influenza A contohnya. Dia dapat influenza A. Mungkinlah dia dapat daripada adik-beradik dia ke, dia dapat daripada taskar dia ke, kita tak pastilah. Tapi dia dapat influenza A. Jadi kanak-kanak kamu yang main dengan anak tadi, faham tak? Dia pun dapat influenza A juga. Jadi demam dia bukan berkaitan dengan vaksin. Demam dia berkaitan dengan visit kamu ke klinik tu contohnya. Demam tu berkaitan dengan exposure lain. Ataupun contohnya anak umur setahun. Kamu pun bagi vaksin setahun. Lepas tu buat majlis, kenduri ramai-ramai, family datang. Ataupun kamu pergi vacation ramai-ramai. Lepas minggu anak demam. So mesti nak salahkan vaksin kan, sebab seminggu hari tu waktu umur 1 tahun kamu vaksin. Lepas minggu ni sekarang ni dia demam. Jadi saya nak salahkan vaksin juga. Tapi bukankah hari tu kita bawa dia pergi majlis, semua orang dukung cium dia, kita buat kenduri kendara, kita bagi dia makanan baru, kita bagi dia makan kek, kita bagi dia makan cookies, apa semua. Jadi mungkin tak dia demam daripada situ. Itu faktor yang lebih penting yang kita nak tahu sebenarnya. Ataupun adakah kawasan kamu ada outbreak dengue? Ada tak taskar walaupun dah ambil vaksin, baru kemarin ambil vaksin, anak saya jaga hari Selasa okey je, hari Rabu saya hantar, pengasuh kata demam. Saya suspek vaksin. Ya betul, semua orang suspek vaksin sebab 3 hari yang lepas kamu bagi vaksin. Tapi ada tak apa-apa outbreak dekat taskar tu? Ada HFMD tak? Ada orang demam juga tak? Ada adik-beradik lain yang demam tak? Kita nak tahu dari segi situ. Exposure lain. Sebab sebagai manusia, kita bukan hidup dalam ruang vacuum. Lepas saya ambil vaksin, saya duduk dalam ruang vacuum. Saya tak ada benda lain dah. Tak ada apa benda lain dah yang sentuh badan saya. Bukan. Kita still exposed to everything. Tapi what is more important is, kita tak sucikan vaksin. Kita tak kata semestinya bukan vaksin. No, kita tak cakap macam tu. Apa yang lebih penting adalah kita investigate. Kamu pergi pada doktor cari punca yang betul. Kalau betul daripada vaksin, there are two things. Sama ada demam selepas vaksin baik atau tidak baik. Seperti sesi sharing saya yang pertama, saya ada sebut bahawa demam adalah immune response. Hanya orang yang ada keupayaan immunity yang boleh demam. Ini golongan yang tak minat vaksin pun setuju perkara ini, yang mana fever is an immune response. Jadi apabila kamu vaksin dan kamu anak itu demam, itu juga adalah immune response. So saya tak boleh terus ralat labelkan benda tu sebagai AEFI. Kalau dia demam sekejap, kurang daripada 12 jam, kurang daripada 24 jam, tak ada malignant hypothermia, tak ada core temperature yang lebih daripada 40 darjah dan dia bukan berterusan, maksudnya kemungkinan besar itu bukan AFI, itu adalah immune response. Kalau betul dia jatuh di bawah kategori malignant hypothermia, memang continuous high body core temperature and so on and so forth, dari situ kita akan establish the diagnosis of mungkin ini AEFI, dan kita akan buat blood test dan investigation yang sesuai untuk kita establishkan benda tu sebagai AEFI. Faham ya? Jadi saya tak kata tak mungkin AEFI. Sorry ya. Saya tak kata tak mungkin AEFI, tetapi saya kata kita kena investigate betul-betul dulu. Alright, so
last kali saya nak tekankan bahawa fever adalah immune response. Jadi cuba untuk slowly belajar untuk hilangkan fever phobia ataupun fever paranoid, belajar handle fever. Tetapi at any point of time sebagai parents, kalau risau, jangan takut ataupun jangan rasa bersalah untuk pergi ke klinik ataupun hospital untuk belajar daripada doktor dan juga petugas kesihatan macam mana nak continue handle demam bayi tersebut. Alright? Okay, saya nak habiskan di sini. Kalau ada apa-apa kesalahan, saya minta maaf. Dan saya nak buat disclaimer lagi, sharing ini adalah untuk orang awam, bukan untuk tujuan perubatan, bukan untuk medical line punya education. Kalau ada apa-apa komen, you all boleh sambung komen. Nanti saya akan cuba reply. Dan good morning everyone. Good morning everyone. Jangan tak basuh tangan. Make sure semua orang basuh tangan ya. Alright, okay, thank you. Bye.